Ada seorang lelaki semasa zaman salaf bernama Abu Bakar Al-Ansyari rahimahullah. Dia juga dikenali sebagai Qadi Al-Malistan. Dia dikenali sebagai lelaki Mekah yang sangat saleh. Dia terkenal dengan takwanya. Dia adalah seseorang lelaki yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah seseorang lelaki yang selalu berusaha menjauhkan dirinya dari kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu hari itu dia keluar berjalan-jalan di Mekah dan dia menceritakan kisahnya sendiri mengenai hidupnya. Dia berkata, satu hari saya berada di jalan-jalan Mekah, saya lapar dan saya mencari makanan. Dia tidak mempunyai apa-apa pun, dia miskin, sangat miskin. Dan dia mengatakan bahawa saya menjumpai beg dengan kalung mutiara yang sangat mahal di dalamnya. Tetapi itu bukan miliknya, jadi dia mengikatnya, membawanya pulang untuk simpan sekiranya pemiliknya datang. Dan dia keluar balik untuk mencari makan. Kemudian dari situ dia dapat mendengar seseorang lelaki melaungkan bahawa dia telah kehilangan kalung mutiara. Dan dia menawarkan hadiah yang besar bagi sesiapa yang akan dapat mencarinya. Oleh itu Abu Bakar datang kepada lelaki itu dan berkata, okey, tengok ni, saya yang telah menemui kalung itu, saya jumpa dia tadi. Tapi kamu perlu gambarkan ciri-ciri kalung itu kepada saya. Jadi saya dapat tahu sama ada ia milik kamu atau tidak. Dan dia mengatakan lelaki itu menggambarkannya dengan sempurna. Jadi dia pergi dan mendapatkannya dan memberikan kepadanya balik. Dan lelaki itu mahu membayarnya, tapi Abu Bakar tolak. Kerana dia berkata kepada lelaki itu, saya tak melakukan apa-apa untuk inilah. Saya tidak dapatkan ini dengan kerja pun. Saya hanya memberikan kamu balik apa yang memang milik kamu pun. Itu je. Oleh itu saya tidak merasa betul untuk dibayar kerana benda ni. Dan anda tahu bagaimana kita sebagai orang Islam, kita selalu cakap ke hulu ke hilir kan, berulang alik. Tak apa, ambillah upah ni, ambillah duit. Tak mau, saya tak mau, tak apa. Jangan risau. Ambillah ni, tak mau, ambil, tak mau. Akhirnya Abu Bakar hanya mengatakan tidak dan berjalan pergi, menolak. Saya tak mau. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi simpanlah apa yang memang menjadi milik kamu. Habis cerita. Okay. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahawa dia menyedari bahawa dia tidak boleh dapat tinggal di Mekah lagi. Dia tidak dapat lagi cari jalan di Mekah. Dia tidak dapat mencari pekerjaan di situ, rezeki di situ. Oleh itu, dia memutuskan untuk menaiki kapal dan pergi ke tempat lain. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala katakan, sekiranya kamu tidak dapat mencari jalan, bumi itu besar, pergi ke tempat lain. Oleh itu, dia menaiki kapal untuk pergi ke tempat lain. Tapi kan, ribut besar datang dan menghancurkan kapal. Dan banyak orang di kapal itu mati. Dia berkata, nasib baik saya dapat mengambil sebatang kayu yang apung. Dan angin meniup saya, dia tiup saya dan tiup saya ke sebuah pulau. Dan ketika dia sampai di pulau itu, dia mencarikan orang. Dia tidak dapat menjumpainya. Jadi dia melihat bahawa ada masjid. Dia masuk dan dia duduk dan dia mula membaca Al-Quran. Dan qiraahnya sangat baik. Penduduk pulau ini mula mendengar bacaan Al-Quran yang indah ini. Mereka pergi untuk melihat siapa tu. Dan mereka jumpa Abu Bakar di masjid sedang membaca Al-Quran. Dan mereka berkata kepadanya, kamu ni sangat pandai membaca Al-Quran dengan indah. Boleh tak kamu ajar kami dan anak-anak kami untuk melakukan ini? Dan kami akan membayar kamu dan memberi kamu tempat tinggal. Abu Bakar bersetuju dan mereka mula membayarnya. Dan dia mempunyai rumah dan dia melakukan ini sebentar. Dan kemudian satu hari itu, dia duduk di masjid membaca beberapa surah Al-Quran. Mereka sedang melepak di masjid. Dan mereka bertanya kepadanya, kamu tahu membaca dan menulis juga? Dia berkata, ya, saya tahu membaca dan menulis juga. Penduduk di pulau ini tak tahu membaca dan juga menulis. Tidak ada yang tahu membaca dan menulis di sini. Mereka berkata, ajarlah kami dan anak-anak kami cara membaca dan juga menulis. Dan kita akan menaikkan gaji kamu dan membayar kamu lebih banyak lagi. Oleh itu mereka mula menaikkan gajinya. Membayarnya lebih banyak lagi. Dan dia tinggal bersama mereka sebentar. Kemudian, tiba masanya dia mengambil keputusan. Saya sudah lama berada di sinilah. Saya mahu beralih ke kedudukan seterusnya dalam hidup, pergi ke tempat lain. Dan mereka sedar bahawa dia akan pergi. Dan mereka tak mahu dia pergi. Jadi mereka kata, kita harus menjaganya di sini. Oleh itu mereka merancang rancangan yang sangat baik untuk menjaga dia di sini. Mereka kata, jom, kita nikahkan dia. Sekiranya kita menikahkan dia, dia tidak akan ke mana-mana, kan? Jadi ada seseorang gadis ni yang terkenal sebagai salah satu yang paling cantik, soleh, dari keluarga yang paling soleh. Seorang gadis yang baru saja yatim. Dia baru-baru ni menjadi yatim piatu. Dia tidak mempunyai wali. Jadi mereka berusaha membuatnya berkahwin dengannya. Tapi Abu Bakar tak mahu, dia tolak. Sekali lagi mereka tawar-menawar, berulang kali. Ya tidak, tak mahu. Ya, kahwinlah, tak mahu.
Pergilah nikah gadis ni. Tak maulah. Tapi akhirnya dia menyerah mengalah. Dia berkata, baiklah, saya akan menikah gadis itu. Okey, lepas tu nikah diaturkan. Gadis itu dibawa masuk. Dan Abu Bakar berkata, ketika saya mula melihat dari kakinya dan naik dan sampai ke lehernya, dan Abu Bakar tertunduk dan dia mula menangis. Sekarang gadis itu menyangka bahawa itu kerana dia hodoh. Jadi dia mula menangis dan berpusing. Dan orang-orang terkejut, ya Allah, orang soleh ini, kamu hanya memalukan gadis ini. Ini adalah gadis terbaik yang kita ada. Kamu baru sahaja patahkan hati dia. Dia berkata, tidak, itu bukan kerana itu. Dia berkata, sebab saya menangis adalah kerana di lehernya ada kalung yang saya kenali. Satu hari saya menjumpai kalung ini di jalan Mekah dan saya memberikannya kepada seseorang lelaki. Dan mereka mula melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berkata, ayahnya adalah pemilik kalung ini yang kamu berikan dulu. Dan kami biasa mendengarkannya cerita tentang lelaki ini yang dia jumpa di Mekah, yang merupakan salah seorang Muslim yang paling saleh yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dan kami biasa mendengarkannya secara terbuka dia membuatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu berkahwin dengan anak perempuannya. Dan inilah kamu sekarang. Okey, lepas tu dia berkahwin dengannya dan dia mendapatkan anak. Dan dia dan keluarganya menjadi sangat makmur dari ini. Tapi isterinya mati. Anak-anaknya mati. Dan akhirnya dia menjualkan kalung itu dengan sejumlah wang yang besar. Dan dia menjelaskan ini bagaimana dia menjadi orang yang sangat kaya di tempat ini. Okey, kamu tengok ni. Ketika Abu Bakar Al-Ansyari dilemparkan di atas kayu hanyut di lautan, saya yakin dia tidak dapat memahami rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak sedar apa yang berlaku. Tidak banyak yang dia tahu bahawa walaupun dia mempunyai rancangan, Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai rancangan lain untuk menjawab doa ayah itu. Dan Abu Bakar ini tidak melakukan apa-apa pun, tetapi dia dipimpin ke arah tujuan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita pelajari Abu Bakar mempunyai rancangan dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai rancangannya sendiri. Subhanallah. Dan mungkin Abu Bakar tidak dapat melihatnya, tapi apa yang telah terjadi selepas itu adalah takdir. Faham tak? Begitulah kehidupan kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kita nampak dan fikir tak ada jalan lain lagi dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rancangannya sendiri. Subhanallah.